Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Yusof. Saya Syafiq Hakim bin Syarah Azman. Saya Abdul Kahar bin Muhammad Yusof. Saya Muhammad Azmin. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk pembesar suara. Pertama sekali, pembesar suara Bluetooth adalah sejenis pembesar suara wireless yang bersama ke peranti seperti telefon pintar, tablet atau komputer menggunakan teknologi Bluetooth. Ia membolehkan anda memainkan audio secara wireless daripada peranti anda melalui pembesar suara tanpa memerlukan sebarang sambungan fizikal seperti kabel. Pembesar suara Bluetooth bersifat mudah arif tersebut. Ia terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz, daripada besar hingga saiz yang kecil. Alat ini biasanya mempunyai bateri boleh semula yang membolehkan digunakan semasa dalam perjalanan tanpa memerlukan sumber kuasa yang berterusan. Pembesar suara Bluetooth menggunakan gelombang elektromagnet untuk beroperasi. Tujuannya adalah menghubungkan peranti yang menghantar maklumat audio kepada pembesar suara tersebut. Antara ciri-ciri gelombang elektromagnet ialah yang pertama, memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, dapat dikeluarkan atau diserap oleh jirim. Ketiga, tidak memerlukan medium untuk perambatan. Gelombang elektromagnet boleh merambat melalui vakum. Yang terakhir, bergerak dengan laju 3.0 kali 108 ms negatif 1 dalam vakum. Yang kelima, menunjukkan sifat-sifat gelombang iaitu pantulan, pembiasan, bilauan dan inference. Yang keenam, tidak membawa sebarang charge iaitu neutral. Pembesar suara Bluetooth menggunakan gelombang radio untuk menghantar dan menerima data audio secara wireless tanpa menggunakan wayar. Biasanya, pembesar suara Bluetooth menggunakan gelombang radio yang berfrekuensi 2.4 GHz untuk dihubungkan dengan peranti lain yang mempunyai feature Bluetooth seperti telefon pintar ataupun komputer. Saya ambil contoh telefon pintar ataupun smartphone. Untuk sambungkan speaker Bluetooth dengan smartphone, kita perlu pasangkan pairing kedua-dua alat tersebut. Semasa proses pairing, speaker dan smartphone saling berkomunikasi melalui gelombang radio dengan menggunakan sistem Bluetooth. Setelah speaker disambungkan dengan smartphone, smartphone boleh menghantar data audio ke speaker melalui sambungan Bluetooth. Data audio dari smartphone tadi akan diproses oleh speaker yang kemudian mengubahnya menjadi suara yang dapat didengar. Saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan gelombang radio. Kebaikan yang pertama, Bluetooth dapat menembus dinding kotak dan berbagai rintangan walaupun jarak transmisinya hanya sekitar 30 kaki atau 10 meter. Yang kedua, Bluetooth tidak memerlukan kabel. Yang ketiga, Bluetooth dapat menghantar dua dari telefon ke komputer. Yang keempat, dapat digunakan sebagai modem. Keburukannya, yang pertama, sistem ini menggunakan frekuensi yang sama dengan gelombang LAN. Yang kedua, apabila dalam ruangan terlalu banyak, sambungan Bluetooth yang digunakan akan menyulitkan penggunaan untuk menemukan penerimaan yang diharapkan. Yang ketiga, banyak mekanisme keamanan Bluetooth yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman atau penerimaan informasi. Kesimpulannya, dapat dilihat gelombang radio ini memberi kesan yang baik dalam penggunaan besar suara. Ia bukan sahaja memudahkan proses penyambungan antara peranti dan pembesar suara, bahkan membuat produk tersebut lebih mesra pengguna. Pada abad kini, gelombang radio seringkali digunakan untuk memudahkan aktiviti seharian. Sebagai contoh, dalam bidang komunikasi digunakan untuk perhubungan telefon antarabangsa, ketenteraan untuk mengesan keberadaan musuh sehinggalah untuk menyediakan makanan sekalipun.